Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa binatil qabul wa husulil ma'mun wa binatil shifa' min kulli amradi wa binatil qada'i wa dunya wal akhirah wa binatil fawzi bi husnil khatimah indal maut. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'. Alhamdulillah, diizinkan Allah untuk kita bertemu sekali lagi pada membicarakan tentang partikel solat sempurna, insya-Allah. Jadi kita sambung pada muka surat 43 yang ada kitab, kita sambung pada muka surat 43 insya-Allah. Qala mu'allifu hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin Allahumma amin. Membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram, iaitu sunat hay'ah. Maka bacaan doanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Iaitu makna daripada doa iftitah tersebut, Allah Maha Besar dengan segala kebesarannya dan segala pujian itu hanya bagi Allah sebanyak-banyaknya. Dan Maha Suci Allah di awal pagi dan di akhir petang. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan keadaan suci lagi berserah diri. Dan aku bukanlah daripada golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Demikian aku diperintahkan dan aku adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Ini makna doa iftitah. Jadi adalah terlebih baik kita baca doa iftitah dan memahami maknanya, insya-Allah. Dalil daripada Ibnu Umar, beliau berkata, ketika kami solat bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba seorang lelaki membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Iaitu Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, dan Maha Suci Allah di awal pagi dan di akhir petang. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa yang mengucapkan kalimah begini dan begitu? Iaitu doa yang dibacakan tadi. Seorang lelaki berkata, aku wahai Rasulullah. Baginda bersabda, aku kagum dengan kalimat tersebut. Pintu-pintu langit telah dibuka kerana bacaan itu. Ibnu Umar berkata, maka aku tidak pernah meninggalkan membacanya sejak aku mendengar Rasulullah SAW berkata demikian. Hadis riwayat Muslim radhiyallahu anhu. Jadi kalau sahabat yang mendengar daripada perbicaraan baginda Nabi SAW langsung tidak pernah tinggal. Kita janganlah ambil alasan kita tak hafal, kita tinggal. Jadi cubalah usahakan untuk hafal sependek-pendeknya yang seperti mafhum hadis ini tadi, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian ada hadis lain, hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, beliau berkata,
bahawa apabila baginda berdiri untuk solat, baginda membaca seperti wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini didengar, ya, ini pembacaan Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Inilah hebatnya para sahabat, mendengar apa saja yang daripada Nabi terus nak ikut tanpa ada tanya, tanpa ada persoalan begitu dan begini. Zaman kita hari ini buatnya tidak, tapi tanyanya banyak. Maka muka surat seterusnya sakta, berhenti sebentar di antara doa iftitah dan ta'awuz. Ya, ini lafaz ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dia berhenti sekejap, jangan habis terus sambung. Berhenti. Solat ni kena sabar, kena pelan-pelan, tenang-tenang, sabar. Dalil daripada hadis Jubair bin Mut'im, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu qabla qira'ah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ta'awuz sebelum membaca al-Fatihah. Jadi maka kita pun baca, sunat, dapat pahala. Allah. Kemudian seterusnya sakta, berhenti sebentar di antara ta'awuz dan surah al-Fatihah. Inilah beritahu tentang lepas baca lafaz ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, maka berhenti, kemudian disambung dengan bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya surah al-Fatihah hingga akhir ayat. Maka rukun yang keempat membaca surah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bacalah surah al-Fatihah. Wajib pada tiap-tiap rakaat mengikut tertib dan susunan yang sudah maklum. Ini rukun. Bila makna disebutkan rukun, maka bila mana tertinggal rukun, batallah solat. Maka bacalah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu sajalah kami menyembah dan hanya kepadamu sajalah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, yang engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini doa permohonan kita pada Allah Ta'ala. Yang ini bermula daripada ayat yang ke 5. Ayat yang ke-5. Maka inilah permohonan doa kita pada Allah Ta'ala. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala bersungguh-sungguh. Mohon sungguh-sungguh. Sebab itulah mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Ta'ala rezeki untuk kita faham setiap bacaan yang kita baca dalam solat, insya-Allah. Jadi pembacaan Al-Fatihah ni wajib belajar. Wajib berjumpa dengan guru-guru yang fasih, yang pandai dari segi tajwid. Maka belajar. Jangan belajar lagu dulu, belajar tajwid dulu. Jangan sibuk nak berlagu, sibuk nak bertajwid dulu. Nanti dah pandai, baru boleh. Hadis daripada Ubadah bin As-Samit, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra'a bi Fatihatil Kitab. Tidak sah orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi,
Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fahiya khidajun ghairu tamamin. Siapa yang solat sesuatu solat tidak membaca di dalamnya suratul Fatihah, maka ia dikira cacat, iaitu tidak sempurna dan tidak sah. Riwayat Muslim. Syarat sah membaca suratul Fatihah. Syarat sah membaca suratul Fatihah. Pertama, membaca dengan tertib susunan ayat surah Al-Fatihah, yakni ikut susunan. Kedua, dibaca dengan muawalat, iaitu dibaca terus menerus, bersambung-sambung terus, dia tak ada pause yang terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, duduk termenung sekejap, tak ada macam tu. Jika berhenti lebih daripada waktu sekadar untuk menarik nafas lalu mengeluarkannya lagi, maka batal bacaan dan hendaklah diulang semula dari awal, yakni ulang balik. Mungkin waktu kita tengah baca tu, kita nak batuk ataupun nak sedawa dan sebagainya, maka kita batuk, jangan kita batuk dekat ihdinas siratal mustaqim, terus kita sambung siratal lazina, tak, ulang semula balik. Tak jadi salah pun, dibolehkan. Kemudian membaca semua ayat surah Al-Fatihah termasuklah basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim, dan memelihara harakat dan tajwidnya. Yang ni saya kata tadi tu, berjumpa dengan orang yang pandai tajwid. Kita habis solat dekat masjid-masjid tu, kalau tuan-tuan imam kita yang kita meyakini bacaan mereka, maka kita bacalah di hadapan mereka, minta mereka periksa bacaan kita, sama ada betul atau tidak. Jangan kita pandai komplain je, kita pun tak tahu lagi kita baca betul tak betul. Tapi bila imam menjadi imam baca Al-Fatihah, kita kata bacaan dia salah, tapi kita tak tahu pun salah tu kat mana. Dia jawab macam ni, saya dengar macam tak sedap. Tu tak sedap tu lain, dia kena tahu kat mana salah. Kemudian membaca semua tasydid bacaan bersabdu yang ada dalam suratul Fatihah. Ada berapa? Di sini kata guru kita Ustaz Muhadir Al-Jujur hafizallahu taala, ada nota kaki pada membaca semua tasydid bacaan bersabdu yang ada dalam surah Al-Fatihah. Jika tidak dibaca tasydidnya, maka bacaan lafaz tersebut batal. Jika tidak diulangi kembali, maka batal solatnya kerana rukun surah Al-Fatihahnya sudah batal. Jika membaca tasydid pada huruf yang tidak ada tasydid, tidak membatalkan solat, atau bacaan jika tidak mengubah makna. Jika mengubah makna, batal bacaannya sama ada sengaja atau tidak. Batal solatnya jika tahu dan sengaja. Ni daripada Nail Ar-Raja, muka surat 130. Ini rujukan. Kemudian yang kelima, tasydid dalam suratul Fatihah ada 14. Yang kelima, tidak berhenti lama ketika membaca ayat-ayat surah Al-Fatihah lebih daripada waktu sekadar untuk menarik nafas lalu mengeluarkannya lagi. Jika dibuat demikian, maka batal bacaannya dan hendaklah diulangi semula dari awal. Batal bacaan bukan bermakna batal solat. Kemudian yang keenam, membaca ayat-ayat surah Al-Fatihah dalam keadaan berdiri untuk solat fardu jika mampu berdiri. Jika mampu berdiri. Jika mampu ni sebenarnya bukan minimum, yang maksimum. Memang mampu, tak boleh macam sikit-sikit lengur nak duduk terus, tak. Kita memang mampu berdiri, maka kita berdirilah. Itulah maksimum. Kemudian yang ketujuh, sekurang-kurangnya mendengar sendiri bacaan Al-Fatihah yang dibaca sendiri. Yang ini kita dengar. Jangan sampai kita gerak mulut, dengar angin je, semua dengar angin je. Kita dengar sendiri. Kemudian ini kita dengar sendiri ni dikecualikan, minta maaf cakap, bagi orang yang pekak. Dia tak dengar, jadi dia bacalah. Ini pengecualian.
membaca ayat-ayat surah Al-Fatihah dan tidak diselang-seli dengan kalimah perkataan lain yang bukan sesuatu yang menjadi kemaslahatan solat. Tak ada diselangi dengan berbual, menyebut kalimah-kalimah lain, tidak. Kemudian yang ke-9, membaca surah Al-Fatihah dengan niat melaksanakan hukum solat. Kemudian yang terakhir, membaca surah Al-Fatihah dengan bahasa Arab. InsyaAllah kita semua baca Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Saya ingat lagi kata Syekh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa dah namanya. Allah. Ingat nanti kan sebut. Syekh Abdul Razak Al-Masri. Dia orang Arab, orang Mesir, tapi cakap Negeri Sembilan. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Kata Syekh, kamu semua tahu cakap Arab? Tak. Cuba baca Al-Fatihah. Maka ramai-ramai kita baca Al-Fatihah ketiga tu. Kemudian dia kata, tu semua tu tahu bahasa Arab. Bolehlah cakap Arab. Yalah kita cakap Al-Fatihah je. Baca Al-Fatihah saja. Itu kata Syekh. Dalam gurauan ulama pada kita. Kemudian faedah di sini, basmalah adalah salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Bismillah ni, nak buat apa pun baca bismillah, ada keberkatan pada benda-benda yang baik lah. Biasa okok tak perlu baca bismillah, tak. Tapi pada perkara yang baik baca bismillah. Menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bismillah merupakan satu ayat daripada surah Al-Fatihah, maka tidak sah solat jika tidak membacanya. Tidak sah solat jika tidak membacanya. Allah berfirman, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Surah Al-Hijr ayat 87. Dan sungguh kami telah berikan kepadamu, yakni wahai Muhammad, 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Mengikut riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW selalu berhenti pada setiap ayat ketika membaca surah Al-Fatihah. Maka Rasulullah berhentilah satu-satu, menjadikan 7 ayat tu. Menurut ulama, 7 ayat yang berulang-ulang dalam ayat ini merujuk kepada suratul Fatihah. Kerana surah ini mengandungi 7 ayat yang sentiasa dibaca berulang-ulang pada tiap-tiap rakaat solat sama ada fardu atau sunat. Ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada muka surat 51, tajuk yang ke-14, berhenti pada setiap ayat ketika membaca surah Al-Fatihah. Ini sunat hay'ah, berhenti. Banyak kita dapat pahala sunat dalam ni. Tasydid dalam surah Al-Fatihah. Tasydid yang ada dalam surah Al-Fatihah ada 14. Pertama berada pada Bismillah, iaitu pada kalimah lam jalalah di atas. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah, Rabb, Maliki Yaumid dekat dal. Kemudian Iya. Ni kena jumpa dengan guru-guru. Nanti dia ajarkan. Tasydid ni bukan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Sabdu dia tak ada. Dia kena ada sabdunya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, Rabbilalamin. Ni. Maka sampailah yang ke-14 tentang tasydid. Boleh rujuk pada Al-Quran, boleh rujuk pada kita punya mushaf tentang bacaan surah Al-Fatihah yang ada tanda sabdu. InsyaAllah semuanya kenal tanda sabdu. Paling mudah nak kenal daripada kalimah Allah Ta'ala. Pada kalimah Allah di atas tu ada tanda sabdu. Itulah dia tanda sabdu. Rujuk pada guru-guru cara pembacaannya, insyaAllah. Kemudian yang ke-15, sakta berhenti sebentar di antara surah Al-Fatihah dan amin. Bukan waladdallin, amin. Tak, berhenti dulu. Sebab ada pertengahan itu doa dan menunggu habis. Nak dapatkan amin para malaikat.
Ini pun kadang-kadang ada yang memang baca macam tu je, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Sambung terus Allah. Kemudian bertakmin mengucapkan amin selepas membaca surah Al-Fatihah, sunat hay'ah. Kebaikan, ya ini maksudnya amin. Kabulkanlah permintaan kami ya Allah. Apa permintaan yang tadi, maksud tadi? Apa yang kita minta pada Allah Ta'ala? Allah Maha mengetahui permintaan kita yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Sebab itulah sebelum nak solat itu, persiapkanlah diri kita dengan niat-niat nak solat, niat untuk kebaikan, niat nak jadi orang baik, niat nak jadi orang saleh. Jadi insya-Allah dikabulkan Allah Ta'ala. Berkat amin kita bersama dengan para malaikat. Di dalam hadis disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan tahamin qira'atil Fatihah qala amin yajharu wa yamuddu biha sauta. Adalah Nabi SAW ketika selesai daripada pembacaan surah Al-Fatihah, baginda membaca amin, berkenankanlah ya Allah, baginda menyaringkannya dan memanjangkan suaranya ketika membacanya. Di sini saya nak tegur sedikit. Bertegur ni bukan sebab saya pandai-pandai nak tegur, tak. Kami sendiri pun ditegur oleh guru-guru, oleh ulama-ulama yang datang ketika mana kuliah mendengar bacaan amin. Amin tu kita macam amin kedekut, amin malu-malu. Amin tu patutnya amin, bergema dalam rumah Allah Ta'ala tu, bergema dalam surah, bergema dalam masjid. Kita ambil contoh, besok insya-Allah di wilayah dibolehkan solat Jumaat 30 orang. Patut amin tu memang kuat, tak boleh amin nak malu-malu. Jangan segan-segan. Amin kuat-kuat. Kita kalau menjerit panggil orang bukan main lagi, garang-garang semua. Tapi bila amin malu-malu, kedekut. Amin, malu-malu. Kuat-kuat lah, kuat-kuat, macam kuat-kuat. InsyaAllah boleh semua, insyaAllah. Sampai-sampaikanlah pada kawan-kawan yang lain. Ajak baca amin kuat-kuat. Jangan malu, jangan menjerit, baca kuat. Kuat. Amin, kuat. Kemudian hendaklah menyaringkan dan memanjangkan suara ketika membaca amin. Sunat hay'ah berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Daud sebelumnya. Sunat makmum bersama-sama imam mengucapkan amin. Rasulullah SAW bersabda, "Iza ammanal imamu fa'aminu fa innahu man wafaqa ya'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Apabila imam mengucapkan amin, maka kamu bacalah amin, kerana sesiapa yang berbetulan sebutan aminnya dengan aminnya para malaikat, diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita solat, tiba-tiba terdengar ada orang lain sebut amin awal, maka lepas solat bagi tahu, pakcik, tuan haji, adik dan sebagainya, kejap lagi isyak, jangan amin dulu, tunggu sama-sama amin dengan imam. Ini hadis riwayat muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, faqulu aminu yuhibbukumullah. Sebutlah kamu semua amin, nescaya Allah akan menyayangi kamu. Jadi sebutlah kuat-kuat, sebut dengan semangat, minta semangat, minta dengan semangat. Kemudian sakta berhenti sebentar di antara amin dan membaca surah. Ini sunat. Sakta berhenti sebentar di antara amin dan membaca surah. Kadar dia ini disebutkan oleh guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizallahu taala, guru kita semua. Kadar tunggu ni kira-kiranya selesai pembacaan Al-Fatihah makmum, ataupun muazzin yang di belakang tu pembacaan dah sampai kepada peringkat suratal ladzina an'amta alaihim, maka kita boleh baca surah seterusnya. Untuk apa? Untuk para jemaah mengambil erti bacaan surah selepas Fatihah itu. Dan kalau pun imam tersasul ataupun tersilap, tertinggal ayat, kita boleh perbetulkan yang mana kita tahulah. Yang ini kalau jemaah yang tahu, insya-Allah ada yang tahu. Tapi kalau terus amin baca surah,
Jadi keadaan tu dia dah jadi kelang kabut. Yang kita pun kadang-kadang yang lebih sedih tu, rakaat kedua qul huwallahu ahad, qul huwallahu dah, qul huwallahu ahad suratul ikhlas dia wasal pula qul huwallahu ahadun illahus samad. Yang kita nak baca al-Fatihah ni dah tak tahu pakai gear pula. Jadi kita pun kena nak baca laju je. Itu sebabnya para pemimpin solat jemaah ambil maklum dalam bab ni. Jangan kita syok sendiri. Walaupun yang kita solat bersendirian pun sama. Cuma kita solat bersendirian tu, kita tidaklah berhenti terlalu lama. Kita memahami kadar kita berhenti itu sudah memadai untuk kita baca. Kita dah ambil nafas, maka dah tenang, maka kita baca surah yang seterusnya, insya-Allah. Jadi kita ambil erti dalam bab-bab ni. Kadang kita malu kalau kita di masjid, yalah kita semua kalau kita di masjid, di surau dan sebagainya, ada kadang-kadang didatangi para alim, para ulama, keadaan kita solat yang sebegitu, patutnya kita malu. Dia bukan mementingkan kelunakan suara, sedap suara khair, alhamdulillah. Itu satu kelebihan orang yang dapat suara yang sedap. Tetapi bukan setakat sedap, tapi faqihnya memahami keadaan bagaimana adab-adab dalam menjadi imam, adab-adab dalam menjadi makmum, adab-adab dalam solat. Jadi bila semua ni kita dapat ikut, maka solat tu menjadi tenang, menjadi damai. Dan orang yang baru nak solat pun dia tak jadi macam kelang kabut. Dia boleh ikut satu persatu dan lebih mudah, insya-Allah. Kemudian yang ke-20, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika membaca suratul Fatihah dan membaca surah. Ini sunat hayah. Ini bercerita dalam mazhabnya Imam Syafi'i rahimallahu taala. Hadis daripada Abi Halab At-Tai, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ummuna fa ya'khudhu shimalahu bi yaminih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami, lalu baginda memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Riwayat Imam Tirmizi. Kemudian membaca surah atau ayat Al-Quran selepas membaca suratul Fatihah pada 2 rakaat pertama bagi imam dan bagi orang yang solat berseorangan. Ini sunat hay'ah. Dapat pahala. Jangan ada orang baru nak mulakan solat, mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan hari ini dah ramailah orang mula solat, dah mula belajar menutup aurat. Jadi kadang persoalannya saya tak tahu nak baca surah apa. Ini yang barulah, baru nak solat, bukan yang dah memang dah solat. Kalau kita suruh baca pun dia kata saya tahu qul huwallah je. Tak apalah, bacalah qul huwallah. Qul huwallah saja yang tahu. Qul huwallah saja yang saya tahu. Tapi baca sampai habis lah, jangan baca qul huwallah aja, baca sampai habis suratul Ikhlas tu sendiri. Tak apa, bagi. Sambil-sambil tu kita nasihatkan untuk terus belajar dan belajar insya-Allah untuk menghafal surah-surah yang lain. Pembacaan surah ni pula bukan main rojak. Dia ada turutan. Turutannya yakni contohnya rakaat pertama surah Duha, rakaat kedua Alam Nashrah, kemudian Wattin dan seterusnya, ikut turutan. Dia tak boleh rakaat pertama. Solat tu sah, tapi paling ringan hukumnya makruh. Ini disebutkan. Jadi bagi elok lah, kadang-kadang kita baca pun rakaat pertama kita baca surah Al-Baqarah 5 ayat yang awal. 5 ayat yang awal. Rakaat kedua kita baca surah Al-Ikhlas. Tu pelis sampai ke Johor, jarak dia punya jauh tu. Jadi kena tahulah, bukan setakat boleh baca, tapi kena memahami macam mana nak baca tu. Khair. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya'i bitin waz zaitun wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu au qira'ah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tin ketika solat Isya', dan aku tidak pernah mendengar
seseorang pun yang lebih bagus suaranya atau bacaannya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat muttafaqun alaihi daripada Imam Bukhari dan Muslim. Ni Nabi baca watin, watini wazaitun. Nabi baca. Nabi baca panjang-panjang ni ketika Nabi solat sorang-sorang. Nabi baca panjang-panjang. Sungguh pun kecuali kita yang mana duduk di madrasah, di pondok, di pusat tahfiz, mereka dah mahir, dah memahami. Jadi tidak ada masalah. Jadi kita ni baca kadang-kadang lah melihat pada jemaah. Jangan kita, itu yang kata, jangan kita syok sendiri. Mentang baru hafal surah yang panjang, kita balun panjang-panjang. Tapi rakaat kedua kejap lagi kan surah An-Nas. Sah solat, sah. Tapi tak cantik. Dia ada kualiti tu agak kurang. Kemudian menyaringkan pada nota 22 muka surat 56, menyaringkan bacaan surah Al-Fatihah dan surah pada kedua-dua rakaat solat subuh, Jumaat, Tarawih dan hari raya, dan pada rakaat pertama dan kedua pada solat Maghrib dan Isyak, dan diperlahankan bacaan tersebut pada solat yang lain adalah sunat hay'ah. Dalil daripada Abu Hurairah, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati fajri yaumal jum'ati alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika solat subuh pada hari Jumaat alif lam mim tanzil as-sajdah, yakni surah as-sajdah, dan surah al-insan al-ataka hadisul surah al-ataka alal insan. Ini riwayat Imam Abu Dawud. Afwan, ini muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis daripada Abu Hurairah, beliau berkata, kanat qira'atun nabi bil laili yakhfidu tawran wa yarfa'u tawra. Adalah bacaan Nabi SAW pada waktu malam, kadang-kadang baginda merendahkan suaranya dan kadang-kadang meninggikannya. Ini adab baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi ajar kat kita, Nabi solat pun Nabi tak nak ganggu orang lain. Tak nak ganggu orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi pada kadar pertengahan, pada kadar yang sederhana lah bacaan kita tu, tidak perlu kita terlampau kuat sangat. Tu yang kadang-kadang orang boleh komplain. Kemudian memohon rahmat ketika membaca ayat rahmat dan melindung daripada azab ketika membaca ayat azab. Ini sunat ayat. Ya Allah, banyaknya perkara sunat dalam solat. Ada yang dalam buku lain dituliskan ada 500 perkara sunat dalam solat, ada 1000 perkara sunat dalam solat. Ya Allah, ya Rasulullah. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Kita jangan lupa untuk perbanyak-banyakkan berselawat, khususnya pada hari ini dan seterusnya hingga selesai asar esok. Berselawat pada sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyaknya. Tidak ada nilai titik, tidak ada nilai cukup dah, tak. Kemudian ini yang terakhirlah, dalil hadis daripada Huzaifah bin Yaman, beliau berkata, salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faftaha baqara fakultu yarka'u indal mi'ata thumma madha fakultu yusalli biha fi rak'atain madha fakultu yarka'u biha summa iftataha nisaa faqara'aha summa iftataha alif lam Imran faqara'aha mutarassilan wa iza marra bi ayatin fiha tasbihun sabha wa iza marra bi su'alin sa'al wa iza marra bi ta'awuzin ta'awaza. Aku pernah bersolat bersama dengan Nabi SAW pada suatu malam. Lalu baginda memulakan dengan membaca surah Al-Baqarah. Ni. Maka aku menyangka baginda akan rukuk apabila sampai ayat yang ke-100.
Kemudian dia teruskan, lalu aku menyangkakan baginda akan solat dan membaca surah Al-Baqarah keseluruhannya dalam satu rakaat. Kemudian baginda meneruskan lagi, lalu aku menyangka baginda akan rukuk setelah selesai membaca keseluruhannya, iaitu selesai surah Al-Baqarah. Kemudian baginda memulakan membaca surah An-Nisa, lalu dibaca sehingga selesai. Kemudian baginda memulakan membaca surah Alif Al-Imran. Maka baginda membaca surah itu dengan tenang, dan apabila sampai kepada ayat tasbih, baginda akan bertasbih. Dan apabila bertemu dengan kalimat doa meminta, baginda akan meminta. Dan apabila bertemu dengan kalimat berlindung, baginda memohon perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Beruntung pada kita yang mana boleh memahami bacaan bahasa Arab, boleh memahami, sangat-sangat beruntung. Supaya kita baca Sabbihisma rabbikal a'la. Sunatnya menyebut subhanallah. Kadang-kadang kita wasal Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaq. Jadi patutnya Sabbihisma rabbikal a'la, subhanallah. Itu sunat. Bertasbih pada Allah Ta'ala. Kemudian hadis daripada Ismail bin Umayyah, beliau berkata, aku telah mendengar seorang Arab, yakni Arab dusun, berkata, aku telah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca wattini wazaitun hingga akhir surah, maka katakanlah wa ana ala zalika minasyahidin, dan aku termasuk dalam orang yang bersaksi atas perkara itu. Dan sesiapa yang membaca la uqsimu bi yaumil qiyamah sehingga akhir, maka alaysa zalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta, maka katakanlah bala, bahkan. Dan siapa yang membaca wal bunsalat sehingga sampai fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, maka katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi sikit lagi insya-Allah. Saktah berhenti sebentar di antara membaca surah dan rukuk. Semua tu ada berhenti. Dah selesai baca surah, kita nak angkat takbir untuk kita nak rukuk pula. Kemudian takbir i'tiqalat, iaitu membaca Allahu Akbar ketika hendak rukuk. Ini sunat hay'ah. Bacaan takbir i'tiqalat Allahu Akbar, ini mengangkat takbir. Mengangkat, bukan dah rukuk baru habis, dia bermula selesai baca tu Allahu Akbar, bukan rukuk baru Allahu Akbar. Kata guru kita semua, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizallahu ta'ala, ibarat seseorang makan dulu baru baca bismillahirrahmanirrahim. Maka mulakan angkat tangan Allahu Akbar. Jangan ikutlah solat yang sempurna. Kita nak solat yang sempurna. Begitu juga sujud. Selepas kita berdiri tegak, kita dah turun, baru kita sebut Allahu Akbar. Patutnya daripada kita berdiri tu nak turun sampai sujud, maka kita sebutlah Allahu Akbar. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk bersolat, baginda bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika hendak rukuk. Jadi di sini disebutkan oleh guru kita Ustaz Muhadir Haji Hafizallahu taala, faedah hikmah takbir i'tiqalan ini. Di antara hikmahnya bertakbir i'tiqalan ini agar solat sentiasa terisi dengan zikrullah sepanjang mendirikannya. Kita tidak ada ruang yang longgar kat situ, walaupun perkara itu sunat. Jangan kita kata ini tidak ada isu. Kita bukan nak jadikan isu, tidak. Bukan kita nak kata benda itu salah pun, tidak. Cuma kita nak kata benda itu tak cantik. Bagilah cantik. Kalau kita pakai baju, butang ni naik ke atas ni cantik tak? Tak cantik. Tapi pakai tak baju? Pakai. Macam tu lah. Sama je. Jadi
kalau dari segi pakaian kita, kalau kita pakai kasut, patutnya kasut yang masuk kaki kanan kita tu, kasut kaki kanan kita pakai kat kiri, kiri pakai kat kanan. Boleh? Tak boleh. Tapi boleh pakai tak? Boleh. Boleh buat jalan, tapi sesuai tak sesuai. Macam itulah. Jangan ikut yang sahih lah, ikut yang benar, jangan syok tengok orang ni solat macam ni, ikut. Ada pula yang jawab, orang lain boleh. Ya Allah, ini sahabat belajar dengan Nabi. Dalam kitab ni semua hadis daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian mengangkat kedua-dua tangan ketika hendak rukuk adalah sunat hai'ah. Mengangkat kedua tangan tak nak Allah. Kan perkara sunat tu buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Mana yang lebih baik? Muslimin muslimat sidang penonton, yang mana yang lebih baik? Kita angkat atau tak angkat? Jadi khususnya yang memimpin solat, saya tegaskan benda ni, khususnya yang memimpin solat, hatta kita yang sekarang ni solat di rumah, maka sekarang ni kita belajarlah. Cuma janganlah nanti bila kita solat kat masjid, kita hukumkan, imam ni salah. Dia tak salah, cerita dia perkara tu sunat. Cuma cuba kita nasihat agar buat, dapat pahala tu. Kadang-kadang dia pun tak tahu, ataupun tak tahulah nak kata. Kita husnuzon kata tak tahu je lah. Tak tahu benda tu sunat. Kemudian daripada Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Nabi SAW mengangkat kedua-dua tangannya selari dengan bahunya ketika mula solat. Wa iza kabbara lil ruku', ketika bertakbir untuk rukuk. Kan Nabi angkat. Bagi tahu kat sini Nabi angkat. Ini hadis daripada Bukhari dan Muslim radhiyallahu an, muttafaqun alaih. Ketika mengangkat kedua tangannya daripada rukuk. Sesungguhnya Nabi mengangkat kedua-dua tangannya selari dengan bahunya ketika mula solat, ketika bertakbir untuk rukuk. Ini dalil hadisnya. Ni. Nak bagi tahu hadis ini sahih, bukan buat-buat, bukan saya tambah-tambah, tidak. Maka kita tangguh pada rukun yang kelima, insya-Allah. Besok kita akan sambung pada rukun yang kelima, yakni rukun serta tamakdinah, insya-Allah. Jadi besok hari Jumaat, jadi kita mohon pada Allah Taala untuk Allah Taala berikan kita mendoa sama-sama, mudah-mudahan Allah Taala bukakan hati pemimpin-pemimpin negara kita, pemimpin-pemimpin agama kita, untuk membenarkan membuka sebesar-besarnya pintu masjid untuk kita hadir solat berjemaah. Yang mana hari ini kes semakin meningkat. Jadikanlah kami ini frontliner, kami nak duduk beriktikaf di masjid, nak beristighfar, nak mohon ampun pada Allah Ta'ala. Adakanlah SOP seketat mana pun, insya-Allah umat Islam pasti akan ikut. Kemudian besok hari Jumaat, sama-samalah kita yang berkesempatan untuk hadir solat Jumaat, yang mana ada ruang untuk hadir, seperti di wilayah kita boleh hadir 30, mudah-mudahan berilah kelebihan sedikit, lebihkan sedikit untuk ramai lagi yang dapat manfaat untuk solat Jumaat. Dan pada imam yang bertugas, bacalah sebaik-baik dan banyak-banyakkan istighfar. Besok ajak jemaah ramai-ramai yang hadir itu untuk beristighfar. Yang tidak hadir, yang di tempat yang tidak boleh hadir untuk solat Jumaat, maka janganlah duduk di kedai-kedai minum sambil orang sedang solat, dan itu sangat-sangat mengundang kemurkaan Allah Ta'ala, mengundang kebencian Allah Ta'ala, mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Kita nak minta Allah Ta'ala turunkan rahmat, minta Allah Ta'ala turunkan rahmat, seluas-luas rahmat Allah Ta'ala. Jadi hari ini kita amalkan baca suratul Kahfi, jangan kita tinggal, perbanyakkan selawat. Besok memakai wangi-wangian, kalau boleh memakai pakaian berwarna putih. Ini pakaian yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pakai sesuatu benda yang Nabi suka. Jadi kita gembirakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan salah memakai pakaian warna lain, tak salah.
cuma nak bagi tahu yang Nabi suka. Kalau perkara lain pun kita nak cari perkara yang orang lain suka, apatah lagi yang kita nak buat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka akan keadaan ketika kita mana solat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita semua insya-Allah. Jadi hadirlah besok, datang awal yang mana boleh solat Jumaat, yang mana tempat diizinkan hadir. Dan sungguh pun begitu kita berdoa malam ini, malam yang kabul doa. Kita berdoa mudah-mudahan besok ada perubahan, ada kebenaran yang kita dibenarkan untuk hadir solat Jumaat. Dan bila mana kita dapat hadir, hadirlah bersungguh-sungguh, hadir dengan penuh rasa kebesaran Allah Ta'ala yang maha luas, hadir dengan penuh mengharap pengampunan Allah Ta'ala. Jadi tak tahulah nak kata macam mana. Jadi kita berdoalah pada Allah Ta'ala banyak-banyak, mohon istighfar banyak-banyak, mohon doakan untuk pembesar-pembesar negara kita, untuk pembesar agama kita, dan mereka yang berkuasa, mereka lah yang menentukan nanti insya-Allah. Jadi sedikit sebanyak perkongsian, saya mohon maaf atas kekurangan penyampaian. Jadi perbanyakkan berselawat, seulang lagi, perbanyakkan selawat, banyakkan selawat, banyakkan selawat sebanyak-banyaknya, dan banyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Jadi akhir kalam kita akhiri dengan suratul Asr dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.